Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okey, sebelum kita bercuti kita dah belajar tentang apa? Siapa ingat? Izlan ingat lagi tak? Kita dah belajar tentang apa? Ajar ingat lagi tak Ajar? Kita dah belajar tentang apa? Boleh buka mikrofon aja. Nak cakap buka mikrofon. Ni tak piramid makanan lagi. Amni ingat Amni? Makanan seimbang. Makanan seimbang, piramid makanan. Apa lagi Izlan kita dah belajar sebelum tu lagi? Kepentingan makanan. Kepentingan makanan. Lagi? Amni? Kita nak makan kita pakai apa? Kan kita dah belajar pakai kita dah belajar tentang gigi. Ada gigi kan, ada dua jenis gigi, gigi susu dengan gigi kekal. Lepas tu gigi ada 3. Gigi kacip, gigi geraham, gigi taring. Kita dah belajar tentang gigi. Ada 2 set gigi, gigi susu, gigi kekal. Dalam gigi tu ada 3 jenis gigi. Gigi kacip untuk memotong, gigi geraham untuk melumatkan, gigi taring untuk mengoyakkan. Lepas kita dah belajar gigi, kita belajar tentang makanan. Ada makanan seimbang, makanan tak seimbang, kepentingan makanan, kesan makanan yang tak seimbang. Macam tadi siapa? Ajar cakap piramid makanan. Izlan cakap kepentingan makanan. Awak boleh buka muka surat 49. Kita tengok untuk hari ni kita akan belajar 49. 49. Buku teks ke Ustaz? Mana? Buku teks ke? Buku teks. Tajuk hari ini kita akan proses pencernaan. Tajuk kita pada hari ini, pada suatu petang di dapur rumah Rani, sedapnya macam mana biskut yang keras ini boleh lembut dan dapat saya telan. Tengok dalam mulut tu ada biskut dengan gigi. Dia cakap apa? Saya dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur menjadi cebisan yang lebih kecil supaya lembut dan mudah ditelan. Proses pencernaan ialah proses menghancurkan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya nutrien daripadanya boleh diserap semasa melalui urutan aliran makanan di dalam badan. Makanan yang dimakan akan melalui beberapa bahagian badan. Melalui beberapa bahagian badan iaitu mulut. Daripada mulut, kita masuk mulut makanan dan mulut, dan kita akan masuk lalu esophagus. Ini dan akan masuk ke dalam perut, usus dan berakhir di dubur. Dubur ni bila kita nak buang air besar lah, kan? Kita tak akan simpan makanan kita dalam perut sampai bila-bila, sebab nanti kita nak makan lagi, kan? Esok nak makan lagi. Kalau simpan je, meletuklah perut awak. Makanan akan dihancurkan oleh gigi, lidah dan liur menjadi cebisan yang lebih kecil supaya lembut dan mudah ditelan. Bila kita telan ni, dia masuk lalu kita punya kerongkong ni, nama dia esophagus, dan kita telan masuk dalam perut. Perut, usus, kan? Nutrien makanan akan diserap ke dalam usus. Apabila sampai ke dubur, makanan menjadi tinja atau tahi yang tidak diperlukan lagi. Perbuatan yang mengganggu pencernaan seperti berlari selepas makan, makan gelojoh dan bercakap semasa makan boleh memberi kesan seperti tersedak, muntah, tercekik dan sakit perut. Sebab tu dalam Islam pun dah ajar kita kan, nak makan kena buat apa? Adab makan, siapa tahu? Baca doa. Baca doa lagi? Lagi buat apa? Jangan makan kasar-kasar. Jangan makan kasar-kasar tu maksudnya kita duduk diam-diam lah kan. Sebab tu dalam Islam kita dah diajar kan. Dalam Islam dah diajar nak makan duduk betul-betul. Duduk dalam keadaan sopan kan. Tak boleh bermain-main.
Sebab tu dalam Islam dia dah ajar dah semua. Dalam kelas pun dah ajar adab, makan pun dah ajar adab. Benda tu semua tu ada sebab dia. Bukan saja-saja. Kan? Sebab tu Islam ajar kita adab. Adab makan. Sebab bila kita main-main, berlari-lari, kita punya proses pencernaan makanan tu akan terganggu. Kan? Nanti perut kita tak dapat nak serap nutrien pada makanan tu, muntah. Kan? Zikril. Ustaz, saya baru masuk. Saya tak tahu muka surat berapa. Muka surat 49 Zikril. Okey dah. Dah, yang baru masuk muka surat 49. Kita tajuk hari ni proses pencernaan. Okey. Boleh? Amar jumpa tak Amar? Amar jumpa tak muka surat berapa? Jumpa. Okey ya. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Hari ni kita dah belajar proses pencernaan, iaitu proses menghancurkan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya nutrien daripadanya boleh diserap semasa melalui urutan aliran makanan di dalam badan. Aliran makanan di dalam badan ni macam mana? Makanan yang dimakan melalui mulut, tu ikut kalau dia cakap aliran urutan aliran makanan, pertama sekali daripada mulut turun ke esophagus dan pergi ke perut dan usus. Kemudian yang proses terakhir sekali dia akan melalui tubuh kita. Bila makanan tu dah diproses, dah diserap oleh badan, contoh karbohidrat untuk tenaga kan. Dia dah proses, dia dah serap tenaga daripada karbohidrat kita, iaitu nasi ke roti ke, kemudian dia akan proses menjadi tinja ataupun tahi kan. Dia tak akan simpan dalam perut kita lama-lama. Okey. Cuba buka muka surat. Muka surat 50. 50 tu ada gambar urutan aliran makanan. Mulut, esophagus, perut, usus, tubuh. Okey. Okey, nampak tak? Cuba tengok kat situ. Makanan yang dimakan akan melalui beberapa bahagian badan. Macam Ustaz cakap tadi, perhatikan rajah di bawah. Memula dia akan masuk mulut. Kan, mulut. Dalam mulut tu kita akan kunyah makanan yang kita makan sehingga hancur ataupun menjadi kecil dan kalau macam kita makan biskut dah lembut, kita pun telan kan. Telan akan melalui esophagus. Esophagus tu kat dalam ni lah. Ada laluan dia, kita tak nampak kan. Awak boleh tengok kat gambar tu saja. Ada kat situ. Sebab tu dia ada ni. Bila dah masuk esophagus, kita akan masuk kat perut dulu. Kat perut. Bila dah masuk perut, akan pergi kepada usus. Kan? Akan diserap nutrien-nutrien yang ada pada makanan tu. Contoh, kita dah belajar ada karbohidrat. Lagi ada apa lagi? Ada macam-macam. Karbohidrat, pelawas. Vitamin. Protein. Kita ada karbohidrat. Protein tadi, betul. Protein. Vitamin, pelawas, mineral, lemak, air. Semua-semua tu lah nutrien yang kita perlukan. Nutrien yang itu yang akan diserap oleh badan kita melalui usus tu. Okay. Itu ada lagu tu, awak boleh scan. Irama lagu anak itik Tok Wee. Apa dia Siti Hajar tak dengar? Sini. Scan boleh tak? Nak scan? Nanti tunggu habis kelas dulu. Nanti awak dah habis kelas, awak cuba dengar. Dia lagu dia, kat situ awak boleh dengar. Dia ikut lagu macam, siapa tahu lagu anak itik Tok Wee kan? Tapi ni kita lagu proses. Tiki toko. Untuk tugasan hari ni. Tugasan hari ni, awak tengok muka surat 50 tu kan? Kan masing-masing ada buku tulis yang panjang tu kan? Siapa yang tak ada? Tak ada. Siti Hajar tak ada? Buku tulis yang panjang tu? Ada.
Tak ada. Yang sebelum ni Tak bukan ada. kejap. Sebelum ni bukan ada lukis dekat dalam tu macam buku Izlan tu. Tak ada. Tak ada. Apa yang apa? Kan sebelum ni dah kena buat piramid makanan tu Ustaz suruh. Oh dah. Nanti kena cari satu ajar, Siti ajar. Tertinggal kat sekolah ke? Dah tak lah. Dia memang tak ada. Kalau memang tak ada kena cari satu. Sebab nanti kat sains, kalau untuk sains dia kan ada buku tu sebab kita kena ada lukis-lukis. Nak lukis-lukis dah ada ruang kosong putih tu untuk lukis. Ustaz. Ya. Kalau saya guna buku kosong yang sekolah saya sebelum ni boleh tak? Tapi yang cari yang buku untuk sains. Kalau untuk sains dia ada satu ruang kosong untuk lukis, satu ruang untuk tulis yang ada garisan tu. Sebab tu nanti bila Kalau yang macam ni je. Cuba Yang ada garis tu tulis saya Ustaz. Kalau yang untuk garis-garis tu untuk tulis kalau kena tulis kan. Kalau Ustaz cakap lukis, guna kawasan yang kosong macam Izlan. Tunjuk Izlan, piramid makanan Izlan. Piramid makanan contoh kejap. Okey, ni tengok Izlan ni Tapi Izlan ni silap. Patutnya piramid makanan ni Izlan kena tulis dekat kawasan yang sebelah tu. Cuba buka sebelah Izlan. Buka muka surat sebelah yang kosong tu. Izlan buat tu dah betul. Tapi kalau untuk lukis kena buat yang dekat kosong tu. Kalau yang untuk garis-garis ni kita untuk tulis-tulis. Boleh Izlan? Izlan buat tu dah betul dah. Tulis saya. Okey. Yang Izlan buat tu dah betul. Cuma piramid makanan tu kena buat dekat yang kawasan putih kosong tu. Kenapa Siti ajar? Dah jumpa dah? Kalau sini boleh tak? Kejap, cuba tengok. Ada satu kosong, ada satu ni ke? Ada, cuba buka sebelah. Cuba buka sebelah. Garis juga. Tak ada yang satu garis, satu kosong. Dia macam mana? Dia kalau ni, cuba tengok Izlan, tunjuk sekali lagi Izlan. Cuba tengok Izlan punya. Satu ada satu garis-garis, satu ada kosong. Yang ini garis-garis. Cuba buka sebelah Izlan. Buka sebelah. Buka sebelah, okey. Tunjuk yang kosong tu. Yang ni kan ada kosong macam kertas A4 kan. Yang ni untuk lukis. Tepi tu untuk tulis-tulis. Okey. Yang lama ada. Okey. Yang lama dia penting. Okey. Untuk tugasan dia awak kena lukis macam dalam muka surat 50 tu. Yang tak ada boleh beli dekat sekolah. Okey. Nanti dekat ruangan kosong jangan lukis dekat ruangan yang ada garis-garis. Lukis dekat ruangan yang kosong, lukis gambar macam dekat muka surat 50 tu. Lukis gambar mulut, esophagus, perut, usus, labelkan. Kalau awak nak senang, kan buku tu yang bahagian kosong tu awak letak atas dia, lepas tu awak tekap je kan. Lukis balik. Siap. Lukis balik. Garis-garis tu apa? Garis-garis tak payah tulis apa-apa. Buat dekat yang tempat, buat yang kat putih je. Lukis mulut, esophagus, perut. Saya dah siap yang tu. Yang mana dah siap Ryan? Yang piramid tu memanglah dah siap sebab dah lama Ustaz suruh. Dah lama Ustaz suruh buat dah. Okey. Yang tulis dengan Mana? dua dah siap. Yang mulut, esophagus dah buat ke? Mulut. Yang ni Ustaz suruh buat yang ni. Yang ni nanti buat macam ni. Okey. Untuk tugasan hari ni buat dekat putih juga ke Ustaz? mana? Buat dekat putih juga ke? Yang kosong saja. Jangan buat dekat yang ada garisan. Ni. Okey, tugasan hari ni lukis balik macam dalam muka surat 50 ni dan labelkan mulut, esophagus, perut, usus. Last kali dubur kat ujung ni.
Okey? Ustaz, orang je kena buat ke? Orang tak semestinya buat. Kalau awak nak buat pun boleh. Kalau awak buat yang bahagian dalam saja pun boleh. Mana-mana yang awak rasa awak boleh buat, awak buat. Yang penting yang bahagian dalam ni. Yang penting yang bahagian dalam ni, lepas tu awak labelkan. Mulut, tarik, tulis mulut. Esophagus, tarik, tulis esophagus. Okey? Boleh? Boleh. Okey Ini tugasan untuk hari ni. Awak kena lukiskan urutan aliran makanan. Sistem pencernaan kita. Proses pencernaan yang bermula daripada mulut dan akan masuk turun ke perut melalui esophagus, masuk ke dalam perut dan akan pergi ke usus. Dubur. Last sekali pergi ke dubur. Untuk hari ni kita akan buat yang ini. Boleh Saya tak ada buku lah Ustaz. Okay, kalau ada apa-apa persoalan boleh WhatsApp je kat nombor Ustaz. Dalam grup kelas tu ada, cari je nombor Ustaz. Okey? Kalau ada apa-apa persoalan boleh nak tanya. Terima kasih yang mana menghadiri kelas pada pagi ni. Alhamdulillah ramai. Walaupun tak semua dapat hadir tapi ramai lah. Minggu ni Alhamdulillah ramai juga kan. Walaupun tak semua boleh. Kita doakan kawan-kawan kita yang lain pun boleh juga sama-sama sertai kelas online ni. Kan? Jangan lupa doakan untuk saudara kita dekat Palestin tu juga. Supaya dilindungi dan menang lawan Yahudi. Okay, sebelum kita akhir kelas kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Tanda tangan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw haqqi wa tawassaw bis-sabr. Amin. Okey, terima kasih semua kerana menghadiri kelas pada pagi ini. Okey, sekali lagi saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin.